sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tamanya, terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri. Terima kasih kepada Encik Azman yang dari Jepun sana tu meluangkan masa untuk sesi telaah kita yang terakhir untuk buku ni, iaitu buku Groundwork for the Metaphysics of Moral yang ditulis oleh Immanuel Kant. Pada minggu yang lepas, saudara Hilman telah membentangkan kepada, tapi disebabkan ada masalah teknikal sikitlah, 13 minit yang pertama sahaja yang sempat dirakamkan. Tak apalah, nanti itu isu berbangkit yang tak apa. Yang hari ini kita nak fokuskan kepada section yang ketiga, yang mana kalau kita kita merenung semula pada perbincangan yang lepas, Immanuel Kant ni banyak menekankan tentang akal manusia dan bagaimana manusia harus menggunakan akal dan juga intuisi untuk menentukan nilai baik dan buruk. Tidak sekadar berteraskan kepada empirical dan juga rationalism saja kan. Okay, jadi pada chapter yang ketiga ni, kalau kita tengok secara overview-nya, banyak berkisar tentang freedom. Apa yang dikatakan dengan free will dan juga apa yang dikatakan oleh freedom bagi seseorang manusia untuk menentukan apa nilai baik dan buruk. Itu sekadar macam gambaran awal lah untuk macam kita nak relate perbincangan-perbincangan yang lepas dengan perbincangan yang pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan kita punya pembentang pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Basil Hazman Baharum, berasal dari Kedah. Sebelum ini dah tamat pengajian di peringkat master, di KASIS UTM KL, dan sekarang berada di Universiti Waseda Tokyo, Jepun untuk pengajian antarabangsa. Jadi alhamdulillah dapat bersama-sama. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita serahkan pembentangan pada malam ni kepada saudara Hazman. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Dr. Mahfuzah dan semua yang ada dekat sini. Pertama sekali saya minta maaf sebab sesi ini saya kena tamatkan nanti sebelum pukul 10 waktu Jepun sebab kampus saya akan tutup nanti. Jadi kita ada lebih kurang 50 minit lah untuk berbincang. Jadi saya ada nak share screen. Okey, boleh nampak tak slide? Okey, nampak? Nampak slide? Boleh. Okey. Jadi ini adalah di bahagian ketiga, Groundwork to the Metaphysics of Morals. Dan saya percaya di bahagian pertama dan kedua, sebelum ini sudah dibincangkan tentang konsep categorical imperative, betul tak? Maknanya bagaimana categorical imperative yang pertama dan yang kedua itu dibina dan apa rasional di sebalik categorical imperative tersebut kan. Macam mana satu maxim of universal law, satu konsep tentang hukum universal dibina dan kemudian sampai kepada yang kedua, konsep tentang autonomi. Jadi saya percaya itu sudah selesai lah. Jadi di bahagian yang ketiga ini, huraian lanjut tentang kenapa soalan yang Kant mahu tanyakan di sini adalah kenapa konsep-konsep moral boleh dipertahankan. Sebab ini soalan yang lama dalam tamadun manusia. Kenapa kita perlu ada konsep moral? Kenapa kita perlu ada konsep baik dan buruk? Dan kenapa konsep baik dan buruk ni boleh dipertahankan? Sebab kalau kita tengok dalam perbincangan teologi, baik teologi Islam atau Kristian atau mana-mana agama sekalipun, akan ada perbincangan yang macam ni. Kalau Tuhan tu maha berkuasa, Tuhan menentukan semua benda, kenapa baik dan buruk itu masih lagi rasional? Kan? Kalau Tuhan menentukan semua benda, pasti baik dan buruk itu tak masuk akal. Ini perbincangan antara Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan kawan-kawan mereka. Itu semua saya rasa kawan-kawan dari UiTM semua dah tahulah debat-debat yang berlaku. Jadi debat itu berlaku pada zaman awal Islam dulu, juga pernah berlaku pada zaman ketika agama Kristian berdepan dengan falsafah, dan ini berlaku ketika mana
ketika mana falsafah barat moden berdepan dengan satu benda yang dinamakan sebagai revolusi saintifik. Kenapa saya rasa penting untuk bila kita perkenalkan bahagian ketiga ni dan juga bahagian ketiga kan ni dan juga dengan sejarah revolusi saintifik di Eropah, sebab revolusi saintifik di Eropah itu mengubah cara pandang semua orang terhadap alam tabi'i. Sebelum ini, alam tabi'i dilihat mempunyai satu kuasa di atas. Ya, ada satu kuasa di atas alam tabi'i. Tak kisahlah apa pun kita panggil kuasa itu. Kalau dalam agama Kristian dan Islam kita panggil Tuhan. Tapi selepas revolusi saintifik, terutamanya selepas Newton, kita semua belajar fizik Newton waktu kita di sekolah menengah dulu. Semua kejadian-kejadian alam semula jadi boleh dihuraikan dengan matematik. Apa yang berlaku di bumi boleh dikira dengan matematik. Apa yang berlaku di planet Mushtari, selagi mana kita mengetahui jisim benda tu, selagi mana kita mengetahui graviti dia, selagi mana kita mengetahui kelajuan dia, dia punya halaju, gelombang dia apa semua itu boleh dimasukkan dalam persamaan matematik dan dihuraikan. Jadi fizik Newton merupakan satu benda yang sangat ajaib. Bukan ajaib dari sudut magic ya, tapi ajaib dari sudut boleh menghuraikan kejadian-kejadian alam tabi'i dengan cepat. Baik, jadi persoalannya begini. Kalau matematik boleh menghuraikan kejadian alam tabi'i dengan tepat, maka adakah matematik ini akan mengawal semua benda? Adakah kita tidak ada lagi kebebasan kerana kita dikawal oleh matematik seperti mana alam tabi'i dikawal oleh matematik? Jadi itu soalan yang Kant mahu sanggah. Dia mahu selesaikan soalan ni, sebab itu di bahagian terakhir ini dia huraikan pertama kenapa autonomi, kenapa bila kita manusia ini bukan sahaja ada fakulti panca indera yang bertindak balas dengan alam tabi'i dan representasi alam tabi'i itu masuk melalui panca indera, tetapi juga ada satu lagi fakulti yang di atas, iaitu yang telah dihuraikan oleh Dr. Mahfuzah tadi, akal. Ya. Dan akal itu merupakan satu benda yang dia bukan daripada alam tabi'i, tetapi dia memberi kategori dan dia memberi definisi kepada apa yang berlaku di alam tabi'i. Dia make sense kepada apa yang berlaku di alam tabi'i. Jadi disebabkan manusia ada fakulti ini, fakulti rasional, fakulti akal ini, maka untuk benda ni masuk akal, untuk kewujudan akal itu sendiri masuk akal, perlu ada autonomi. Ya, autonomi itu bermaksud satu kebebasan perlakuan, bukan kebebasan perlakuan, kebebasan menentukan keputusan dan juga plan-plan hidup daripada akal rasional itu tadi. Dan untuk plan-plan ini ataupun autonomi ini bergerak dengan baik, perlu ada kebebasan sebagai salah satu syarat wajib bagi autonomi ini. Okey. Dan kenapa autonomi ini penting? Kerana untuk kita kena ingat ya, ini untuk mempertahankan bahawa konsep moral itu masuk akal. Kalau tidak, kalau tidak ada tidak ada konsep kehendak, konsep will, tidak ada konsep kehendak bagi manusia ini, maka segala konsep moral tidak masuk akal. Segala konsep baik dan buruk tidak masuk akal. Kerana tidak ada satu jaminan bahawa kehendak manusia itu bebas. Ya. Jadi dari mana Kant berhujah adalah Kant berhujah daripada hakikat bahawa kita ada autonomi dan kita ada kebebasan, dan semua orang ada perkara itu dengan sama. Kenapa? Kerana semua orang pun ada akal yang rasional. Okey. Jadi kehendak ataupun will bagi manusia itu dia adalah causality
ketika manusia itu sebagai seorang yang rasional. Okey, kenapa dia tarik causality ke sini? Kerana di alam tabi'i, causality lah yang menyebabkan tidak ada kebebasan. Di alam tabi'i, semua benda yang berlaku akan ada sebab-sebab yang menyebabkan benda itu berlaku. Tapi bagi akal manusia, tak perlu sebab. Tak perlu causality, tak perlu, kalau di bahasa Al-Ghazali, tak perlu asbab untuk benda tu terjadi. Ya, jadi sebab dia adalah satu benda yang tulen bebas gitu. Dia adalah satu benda yang dijamin kebebasan dia. Okey. Jadi dan kalau kita tengok di huraian-huraian awal Kant, dia menyebut tentang efficient cause. Causality yang kita nak sebut tentang apa? Kehendak ini, will dari akal manusia ini, dia adalah satu benda yang efisien. Okey. Efisien ni datang dari mana? Perkataan ini kena difahami melalui konsep empat jenis sebab yang dari Aristotle. Aristotle menghuraikan semua kejadian di alam tabi'i ini ada 4 sebab. Yang pertama, formal cause. Yang kedua, final. Ketiga, efficient. Dan keempat, material. Okey, apa maksud formal? Okey, contoh saya nak contoh ada botol air ni lah. Ada botol air ni. Jadi, apa maksud formal cause? Orang yang nak buat botol air ni, dia mesti akan ada idea tentang macam mana botol air ni akan wujud. Okey, itu formal cause. Yang kedua, final cause. Final cause ini merujuk kepada orang yang nak buat botol air ni mesti akan ada idea tentang apakah kegunaan botol air ni bila botol air ni wujud. Ya. Kemudian yang ketiga, efficient, dia kena ada orang yang buat dia. Dan yang keempat, material, untuk jadi botol air ni mesti kena ada benda yang kemudian benda itu digunakan untuk membuat botol air ni. So itu adalah empat cause dari perspektif Aristotle. Dan kenapa Kant menyebut efficient? Kerana dia mengambil dari sini. Ya, kerana yang dia nak huraikan tentang causality itu, dia mengambil daripada efficient cause. Orang yang membuat keputusan itu, orang yang menyebabkan sesuatu itu, yang menjadi asbab kepada satu benda itu. Okey. Nah, jadi kebebasan ataupun autonomi ini, dia bukan satu kewajipan tabi'i ataupun natural necessity. Dia tidak disebabkan oleh benda-benda di alam tabi'i yang menyebabkan kita buat satu-satu keputusan dalam kita punya minda. Ya, ini adalah respon Kant kepada fizik Newton yang implikasinya boleh membawa kepada satu pandangan alam yang mengatakan bahawa semua benda boleh dihuraikan dan dikawal melalui matematik. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan tentang categorical imperative sebelum ni, sekejap, saya nak tanya satu benda. Ada dengar bunyi bising tak? Dengar juga. Ya, sebab ini student punya lounge. Jadi macam ada student-student lain tengah biasalah student. Okay, tak apa. Okey, tapi tak ganggu kan? Tak. Okey, boleh dengar. Okey. Jadi categorical imperative sebelum dalam bab-bab sebelum ni telah dihuraikan bagaimana metod-metod untuk bertemu ataupun untuk membentuk idea categorical imperative itu. Jadi sekarang idea itu tidak boleh diketahui secara empirical. Kenapa? Sebab kalau dia diketahui secara empirical, dia merupakan sesuatu yang diberi kesan oleh alam tabi'i tadi. Ya. Jadi sebagai kesan daripada idea kebebasan akal manusia tadi, dia mesti datang secara sintetik. Sintetik itu maksudnya dibina daripada benda yang bukan daripada alam tabi'i tetapi daripada minda manusia semata-mata. Ya. Tapi nanti bila kita sampai ke bahagian yang terakhir, kan huraikan bahawasanya dia bukan semata-mata minda tapi tidak ada benda-benda lain. Kerana minda hanya boleh berfikir kalau konsep-konsep itu datang dari luar minda juga. Jadi konsep itu
dia representasikan ke dalam minda, minda mengkonsepkan konsep itu dan kemudian membuat kategori-kategori tersendiri dan menghuraikan jenis-jenis dan sebagainya. So itu adalah kerja-kerja minda. Okey. So kesan daripada idea kebebasan tadi, maka categorical imperative ini dia harus datang secara sintetik daripada minda manusia itu sendiri. Okey. Seterusnya kita akan meneruskan kepada jadi persoalannya, bila kita sebut tentang moral law, ya, hukum-hukum moral yang kita dah sampai dalam categorical imperative sebelum ni. Nah, soalan dia adalah on what ground that moral law is binding? Apakah asas kepada hukum-hukum moral tadi untuk terpakai ke atas manusia? Ya, jadi kan balik semula kepada konsep autonomi, dan dari konsep autonomi itu mesti kena ada konsep manusia sebagai makhluk berkehendak, yakni makhluk yang memiliki will, dan sifat bagi kehendak itu mewajibkan kepada kebebasan will tadi. Okey, kalau kita ulang kaji balik categorical imperative yang pertama adalah only act on something that you can will to be a universal law. Maksud dia satu hukum yang boleh dikategorikan sebagai categorical imperative yang pertama itu adalah satu hukum yang semua orang boleh berkehendak bahawa benda tu menjadi hukum universal. Ya. Contohnya kalau contohnya tentang jangan membunuh ataupun jangan mencuri ataupun jangan berbohong dan sebagainya. Okey. Dan satu lagi, kenapa benda ni diletakkan oleh Kant perlu sintetik dan tidak boleh untuk diletak, konsep-konsep moral tidak boleh diambil daripada alam tabi'i, adalah kerana alam tabi'i akan sentiasa ada data-data berbeza, dan data-data berbeza ini akan dicerap dengan berbeza oleh setiap orang dan akan ada perbezaan. Tetapi bagi rasional manusia, bagi Kant itu tidak ada perbezaan. Itu bagi dia yang disebut sebagai pure reason, akal nalar tulen itu tidak ada perbezaan antara setiap manusia dan juga interaksi dengan data-data dari alam tabi'i. Okey. Jadi bagaimana nak tahu? Bagaimana Kant hendak tahu? Bagaimana Kant mengatakan kita boleh tahu bahawasanya asas kepada konsep moral itu mestilah daripada autonomi dan sifat manusia yang berkehendak dan juga kebebasan sebagai syarat wajib dia. Sebab kita kena kembali balik kepada sistem metafizik Kant. Ya, sistem metafizik Kant adalah antara ahli falsafah yang kita boleh kategorikan sebagai system builder. System builder ni maksud dia menghuraikan sistem falsafah secara kalau dalam bahasa Islamnya syumul, ya, daripada idea tentang wujud sehinggalah kepada idea tentang wujud yang asas, kepada idea tentang baik dan buruk, kepada idea tentang bagaimana mentadbir negara. Jadi itu adalah range ataupun julat kepada bermacam-macam sistem pemikiran Kant. Okey. Jadi bila kita balik kepada sistem metafizik Kant membahagikan pengetahuan kita terhadap dunia ini kepada dua. Yang pertama adalah fenomena, world of sense, yakni dunia yang boleh dicerap dengan panca indera, dengan noumena, world of understanding, yakni dunia yang ataupun kebenaran-kebenaran yang boleh dicapai melalui akal semata-mata. Ya. Tapi yang melalui akal semata-mata itu bukan bermaksud dia tidak ada input dari dunia luar, tapi dia mencerap dunia luar sebagai representasi di dalam akal, dan itu merupakan asas kepada konsep-konsep yang wujud di dalam akal tersebut. Jadi, tapi konsep yang wujud dalam akal itu, ini dia. Kalau kita melihat ni,
botol air ni, apa yang kita boleh dapat melalui pegang, tengok, cium, rasa botol air ni dan sebagainya adalah representasi botol air ni di dalam akal kita. Tetapi yang ada di dalam akal kita ini bukanlah hakikat bagi botol air ni. Nah, bagi Kan, hakikat bagi botol air ni tidak akan dapat diketahui langsung oleh kita. Sebab yang hanya wujud dalam minda kita, yang hanya dicerap oleh kita, hanyalah representasi bagi botol air ni. Okey? Jadi representasi bagi botol air ni adalah fenomena. Adalah yang wujud dalam dunia fenomena. Bagaimana kita memahami botol air ni. Yang kedua adalah dalam dunia noumena, iaitu dunia yang sebenar, botol air ni wujudlah dalam dunia yang sebenar. Tapi pada masa yang sama dalam akal kita ini berlaku juga proses yang hanya berlaku dalam akal dan boleh berlaku di atas. Maksud di atas ni adalah melangkaui cerapan-cerapan yang kita dapat daripada dunia luar. Okey, saya bagi contoh ya. Cerapan matematik. Kalau kita nak mengira 1, 2, 3, kalau kita ajar budak darjah 1, 1, 2, 3, macam mana kita ajar dia orang? Kita kata 1, macam mana? 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Macam tu ke? Okey, itu satu contoh kan. Okey, tapi kalau budak darjah 1 tu baru belajar nombor. Kalau dia nak tanya, okey, 1 tu macam mana? Kita nak tunjuk macam mana? Tunjuklah 1 batu ke, 1 buah ke. Macam tu. Okey. Jadi kita tunjuk satu botol, 2 botol, 3 botol dan sebagainya kan. So botol, kalau kita melihat di dunia yang kita cerap kan, kalau kita perasan yang kita tunjuk itu adalah 2 botol, bukan nombor 2. Okey, faham. Kan? Jadi 2 tak pernah wujud dalam world of sense ni Exactly. 2 tu hanya konsep saja, betul? Betul. Dia hanya konsep yang wujud di dalam minda. Tapi konsep itu tidak wujud secara bebas tanpa apa-apa rangsangan dari dunia tabi'i. Sebab dunia tabi'i lah yang merangsang kita mewujudkan konsep 2 tadi kan. Ada 2 botol, maka minda kita melihat 2 botol, minda kita pun mengatakan, oh adanya konsep bernama 2. Tetapi konsep itu tidak ada dekat botol ni. Kan? Hanyalah representasi di minda. Nah, kalau kita pergi ke lebih tinggi, melangkaui lagi, di matematik kita akan ada konsep seperti nombor imaginary. Nombor-nombor, kalau di bahasa Inggeris kita sebut imaginary numbers. Kan? Iaitu punca kuasa 2 kepada negatif. Kalau punca kuasa 2 kepada negatif 1 ialah I, imaginary number. Ini tidak boleh ditunjukkan dalam dunia tabi'i langsung. Tetapi ini rasional secara akal. Kan? Jadi benda yang direpresentasi dalam akal tadi boleh digunakan oleh akal dengan proses-proses tertentu untuk pergi ke satu peringkat melangkaui apa yang alam tabi'i boleh bagi tadi. Okey. Jadi disebabkan itu bagi Kan, kita pergi kepada poin yang kedua, akal manusia ini adalah satu benda yang disebut dalam terjemahan bahasa Inggeris itu pure activity. Activity tu lain, dan perkataan activity kat sini kita tak boleh fahami dengan maksud aktiviti sukan dan sebagainya. Tapi kita harus balik kepada 10 kategori Aristotle. Kalau di kitab Jawi kita sebut 10 makulat. Kitab Arab kita sebut makulat asyarah. Ini makulat yang ke-9, ya, active, action. Satu benda yang memberi kesan kepada benda lain. Bring sensible representation under rules, make distinctions. Yakni image botol ni dah masuk dalam akal kita, tapi akal kita memberi kesan kepada image botol ini tadi dengan mencipta konsep. Gitu. Okey. Dan ini dikontraskan dengan panca indera ataupun sense di poin yang terakhir tadi. Sebab panca indera ataupun sense ini
disebut dalam teks terjemahan bahasa Inggeris itu sebagai satu benda yang pasif. Dan pasif ini perlu difahami dengan juga dengan konsep makulat asyarah bagi Aristotle ni tadi, iaitu makulat yang ke-10. Benda yang terkena kesan, ini kalau dalam terjemahan di kitab Jawi, benda yang terkena kesan oleh benda lain. Ya, sebab panca indera itu sendiri dia tidak aktif. Dia terkena kesan oleh benda lain, dia terkena kesan oleh alam tabi'i tadi. Dan alam tabi'i memberi kesan pada panca indera. Akal tadi secara aktif membina konsep-konsep pembahagian dan macam-macam lagi untuk make sense terhadap konsep yang didapati ataupun dicerap melalui panca indera tadi. So, nah, dekat sini, bila kita tahu bahawa akal itu aktif, yakni dia bergerak, dan tetapi panca indera itu pasif, yakni dia hanya menerima kesan, maka yang akal aktif ini, dia bergerak tanpa menerima kesan. Sebab dia tak terima kesan pun dia masih boleh bergerak. Sebab semua konsep yang dibina, walaupun dia bina daripada kesan panca indera tadi, tapi dia masih boleh bergerak kan atas diri dia sendiri. Yakni di sini adalah justifikasi Kant yang mengatakan bahawa kalau semua orang ada fakulti ini, bermaksud autonomi dan kehendak semua orang itu tidak lagi tertakluk kepada alam tabi'i. Dan disebabkan tidak lagi tertakluk pada alam tabi'i, maknanya akal itu sifatnya perlu ada kebebasan. Dan disebabkan semua orang ada benda ni dan dia boleh buat keputusan rasional, maka semua orang kena ada autonomi. Dan dengan autonomi itu dia berkehendak. Jadi bila dia berkehendak dan semua orang dianggap berkehendak dengan cara yang sama, maka datanglah categorical imperative sebagai asas kepada morality ataupun kepada konsep moral. Ini of course, ini berbeza dengan pemikir-pemikir yang selepaskan yang menuduhkan sebagai meletakkan, okey, dalam falsafah barat antara pergaduhan yang besar adalah antara idealism dengan realism atau materialism. Ya, bagi orang-orang dari aliran materialism, mereka mengatakan bahawa Kant bermasalah kerana dia meletakkan akal manusia itu sebagai benda yang independen, sebagai benda yang ada dayanya sendiri, seolah-olah ada kewujudannya sendiri. Orang seperti John Locke tidak setuju sebab dia kata apa saja yang konsep yang wujud itu semua datang daripada dunia empirikal, daripada alam tabi'i. Jadi itu bagi John Locke. John Locke tulis benda ni dalam An Essay Concerning Human Understanding yang mengatakan bahawa semua konsep yang diketahui manusia itu datang daripada alam tabi'i. Tidak ada satu pun yang datang secara tulen daripada akal. Jadi dia bagi contoh yang sangat klasik, mungkin sebab Locke juga orang yang kuat agama. Setiap yang lahir itu bagai kain putih kan. Jadi bila yang lahir itu bagai kain putih, dia menerima semua benda dari luar dan dari situ dia membina konsep-konsep kehidupan, konsep-konsep apa yang adalah baik buruk, ruang, masa, besar, kecil dan sebagainya. So itu ketidaksetujuan antara ahli-ahli falsafah lah. Okey, jadi bila kita nak teruskan di bahagian yang terakhir, Kant bertanya soalan ini. Bagaimana categorical imperative tadi sesuatu yang mungkin? Mungkin di sini dari bahasa Arab ya, mungkin, possible. Noumena atau world of understanding memiliki dasar bagi dunia panca indera, fenomena dan hukum-hukumnya. Sebab apa? Sebab semua yang wujud di dunia, di alam tabi'i ini ada hukum-hukumnya, tetapi bagi Kant, kita hanya discover. Kita hanya mencerap dan mengkonsepkan hukum-hukum itu. Tapi of course ini ada debat lagi. Dr. Alino pakarlah dalam debat ini. Adakah kita hanya mencerap alam ataupun kita yang mencipta hukum bagi alam?
Ya, bukan bermaksud kita mencipta alam, bukan. Tapi alam ini bayangkan begini, antara kita dengan alien, katalah ada alien datang ke bumi, mungkinkah cara kita menghuraikan matematik 1+1 sama dengan 2, alien ada matematik yang berbeza. Adakah mungkin begitu? Kan? Jadi kalau mungkin begitu, bermaksud matematik hanya satu bahasa dalam banyak bahasa lain untuk menghuraikan alam tabi'i. Itu satu aliran di kalangan ahli matematik. Satu lagi aliran di kalangan ahli matematik adalah tidak. Matematik adalah bahasa yang satu-satunya untuk menghuraikan alam tabi'i. Alien ke manusia ke dari planet mana sekalipun, kalau dia nak menyelesaikan persamaan kuadratik, macam itulah dia buat, walaupun dia tulis macam lain. Okey. Jadi itu adalah debat yang masih tak selesai di kalangan ahli matematik dan ahli falsafah. Adakah kita hanya mencerap dunia ini bersama hukum-hukumnya, ataupun hukum dunia itu sendiri kita yang bina? Maknanya bukan kita membina dunia, tetapi hukumnya itu kita sendiri yang bina untuk make sense terhadap dunia. Dia macam nahu. Dia macam hukum-hukum nahu, tata bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Bahasa dicipta oleh manusia. Tetapi adakah nahu itu datang secara natural ataupun kita sendiri yang mengkategorikan dia? Itu satu lagi yang menarik untuk dibincangkan. Okey. Jadi kehendak manusia tadi yang kita dah bincang tadi dan autonomi manusia yang menjadi asas kepada sifat manusia yang berkehendak tadi datang daripada dunia akal tadi yang bergerak secara aktif untuk mengkelaskan fenomena-fenomena tabi'i tadi. Ya. Semua yang berlaku akan mengikut hukum alam. Tetapi hukum ini tertakluk, dihuraikan dan juga diklasifikasikan dan juga di make sense, dirasionalkan oleh nalar akal itu sendiri. Walaupun setelah itu diabsahkan oleh pengalaman indrawi. Sebab ini adalah asas kepada semua pengetahuan saintifik. Ya. Walaupun kita dah tahu satu benda itu secara nalar, secara calculation, tapi kita kena confirm benda tu secara indrawi baru boleh dibuktikan secara saintifik. Sebab itu 2 minggu lepas NASA baru lancar satelit baru lancar teleskop baru, James Webb Space Telescope. Saya rasa semua orang kat sini pun mesti dah tahu kan gambar-gambar baru yang keluar tu. Jadi Saya tak tahu tu. Kenapa tak tahu? Google je James Saya tak Webb. tahu tu. Google je James Webb Okey. Space Telescope. Kenapa NASA sanggup berhabis berbilion-bilion dolar untuk buat teleskop yang boleh melihat lagi jauh daripada teleskop-teleskop sebelum ni? Kan? Kenapa sanggup habis duit kan? Sebab walaupun melalui matematik yang dibuat oleh Einstein, yang dibuat oleh Hawking, yang dibuat oleh banyak lagi lah ahli-ahli fizik, ahli-ahli matematik, kita sudah pun boleh mengetahui permulaan alam semesta tu macam mana dari sudut matematik. Tetapi itu masih tidak cukup saintifik, kerana untuk mengabsahkan sesuatu itu saintifik, dia perlu ada cerapan panca indera. Kita nak tengok sendiri. Betul tu. Kan? So menurut guru saya, ini juga merupakan semangat di sebalik tengok anak bulan. Kan? Kita dah tahu di mana bulan itu setiap kali sebelum raya kan. Walaupun kita buat hisap, kita dah tahu confirm. Kan? Satelit merata-rata kita dah tahu. Tapi kita nak tengok juga dengan mata kita kerana itu asas kepada kaedah saintifik. Walaupun kita dah boleh tahu benda tu secara kiraan, secara nalar, tetapi kita mesti melihat juga benda tu secara panca indera. Okey. So, kenapa bagi saya kita perlu, bukan bagi saya lah, bagi banyak ahli-ahli falsafah moden, untuk memahami Kant, kita perlu memahami semangat di sebalik revolusi saintifik, kerana ketika itulah Eropah mula untuk meningkatkan semangat diorang dalam keupayaan saintifik. Sains mula diletakkan sebagai alat pengukur kebenaran, bukan sahaja bagi alam tabi'i tetapi mula melimpah ke arah
moral, mula melimpah ke arah benda-benda lain, kan, kepada konsep ruh dan sebagainya. Kalau sebelum ni di bawah pengaruh agama Kristian, konsep ruh difahami sebagai benda yang terpisah daripada jasad, ya. Roh lain, jasad lain. Tetapi dengan keupayaan saintifik yang makin meningkat, maka apalagi yang tinggal untuk kita orang kata apa, melihat alam ini di luar daripada kerangka saintifik. Sebab sains dah boleh menghuraikan semua benda. Jadi orang optimis dengan sains, kan? Bahkan beberapa tahun kemudian sains boleh mencipta macam-macam mesin, boleh mencipta revolusi perindustrian lagi. Barat mula jadi kaya, barat mula jadi kuat dan sebagainya. Jadi itu merupakan konteks di mana bila orang dah overconfident dengan sains, maka Kant mahu menyelamatkan falsafah moral daripada dicengkam oleh sains. Bukan dicengkam oleh sains, dicengkam oleh sains sebagai kaya ukur kebenaran tadi. Sebab bagi Kant ada satu benda lagi yang masih tidak boleh dicengkam oleh sains, kerana konsep sains itu sendiri dihuraikan oleh akal. Jadi akal ini sendiri mesti diselamatkan daripada dijatuhkan oleh sains yang sepatutnya di bawah akal tadi. Gitu. Okay. So, jadi kalau kita nak jadi yang terakhir ya, poin yang terakhir sebelum kita berhenti, kalau kita nak Sekejap. Maksudnya Cik Azman, Cik Azman, maksudnya akal tu harus lebih tinggi daripada sains tadi tu. Itu yang dipertahankan oleh Kant, betul tak? Yes, kaedah saintifik. Kaedah saintifik. Okey, menyelamatkan akal daripada kaedah saintifik yang kita kata meruntuhkan sistem nilai moral tu macam tu ke? Dia bukan meruntuhkan sistem nilai moral. Dia kalau sains boleh menghuraikan semua benda, kan? Maksudnya tidak ada konsep baik dan buruk ini tak masuk akal lagi. Sebab baik kita bagi sains saja yang tentukan apa yang baik dan buruk. Kan? Okey. Jadi konsep baik dan buruk tak akan masuk akal lagi sebab sains akan menentukan semua benda. Tapi untuk konsep baik dan buruk ini dipertahankan, kan mengambil pendekatan, konsep sains itu sendiri dihuraikan oleh akal. Dan akal yang aktif ini masih boleh bergerak tanpa alam empirikal yang menjadi asas kepada kaedah saintifik tadi. Kan? Dan akal ini menjadi asas kepada manusia yang berkehendak. Dan manusia yang berkehendak ini memiliki autonomi. Dan untuk autonomi ini wujud, dia kena ada kebebasan untuk benda tu bergerak. Benda ni di luar kaedah saintifik. Kan? Dan benda ni juga boleh menjadi asas kepada pertanggungjawaban baik dan buruk. Okey, ini kalau dalam tradisi Islam kan kita balik kepada perbincangan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ari dengan Mu'tazilah dengan Maturidi tentang kalau Tuhan mengawal semua benda, bukankah baik dan buruk itu tak masuk akal lagi? Kan? Jadi tapi itu fokusnya lain. Fokusnya lain, semangatnya sama. Fokus yang debat-debat klasik dalam teologi Islam itu adalah pada Tuhan yang mengawal semua benda. Tapi bila Tuhan, untuk menggunakan ayat Nije, bila Tuhan telah dibunuh oleh kaedah saintifik pula yang menentukan semua benda. Maka bagi Kant ini satu perkembangan yang meresahkan. Ya, gitu. Okey. Jadi soalan yang terakhir adalah bila ada satu dunia, satu pergerakan akal yang bebas yang tidak tertakluk kepada alam tabi'i empirikal tadi ni, soalan yang boleh dipertanyakan adalah adakah dua dunia ni akan berkontradiksi? Adakah akal kemudian akan memberi masalah akan bercanggah dengan penemuan empirikal akan bercanggah dengan penemuan akal? Katakan tidak. Sebab things in appearance, yakni benda yang dicerap melalui panca indera,
pasti akan mengikut hukum hakam bagi thing in itself yang akan difahami melalui nalar. Sebab apa? Bila kita melihat satu benda, mencerap satu benda, itu sendiri merupakan imej dalam akal. Jadi akal sendiri yang akan menentukan ataupun menyenaraikan hukum-hukum bagi benda yang kita namakan sebagai thing in itself melalui cerapan tadi. Okey? Jadi maknanya dua itu merupakan dua stage yang berbeza. Hanyalah dua stage yang berbeza. Walaupun akal itu di atas, empirical itu di bawah, tetapi dia tidak akan berkontradiksi antara satu sama lain. So, itu huraian dan juga ringkasan saya yang sangat-sangat ringkas melalui bahagian ketiga dalam groundwork for the metaphysics of morals. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Ya, ringkas-ringkas pun jenuh juga saya nak faham. Kan baca hak orang putih tu apa tak nak faham, apa tu dengar malam ni pun okey. Saya nak tanyalah Cik Azman tentang fakulti akal tadi tu yang kita kata dia bersifat aktif, boleh membina konsep-konsep daripada dunia panca indera, kan, betul tak? Adakah kaedah di apa maksudnya kan membicarakan bagaimana nak mempertajamkan fakulti ni? Sebab saya nampak sebabkan dia nak menyatakan manusia ni disebabkan semua orang ada akal, ada autonomi, ada freedom tu, maka kalau dia buat benda yang salah, kan, contoh dia membunuh orang, dia tak boleh simply berlepas tangan, dia harus dipertanggungjawabkan, kan? Betul tak? Tapi maksudnya tapi degree kita, kefahaman kita dan juga degree apa kita katakan keupayaan akal kita kan berbeza-beza, kan? Ada tak juga maksudnya kan membahaskan macam nak mempertajamkan ke ataupun memberi rasional kepada, memberi justifikasi kepada fakulti yang lemah untuk seseorang ke, macam tu. Okey, kan ada tulis satu esei yang bertajuk What is Enlightenment? Saya rasa okey, esei ni saya baca 10 tahun lepas, jadi saya macam tak ingat sangat apa yang dihuraikan. Cuma dia memang menghuraikan soalan yang doktor tanya tadi, iaitu baik, kita ada manusia berautonomi, berakal yang hidup dalam masyarakat yang berautonomi dan berakal. Jadi macam mana untuk memastikan akal manusia ini bukan tidak dicemari, tetapi orang kata apa, dipastikan dia boleh bergerak dengan tulen. Okey. Kan. Okey, saya share, boleh komen tak kat sini? Boleh komen tak? Cuba Cik Azman komen. Tak boleh Tak nak? Oh, tak boleh. Saya tak boleh guest tadi kalau jadi member guest. boleh lah. Okey, saya buat dalam grup lah. Grup WhatsApp. Boleh. Boleh. Okey. Nah, okey. So ini adalah esei Kant yang bertajuk What is Enlightenment. So dia konteks dia menulis benda ni juga adalah apabila bila kita sebut menggunakan akal, dia berbeza mengikut orang. Ada orang yang kata, okey, kamu boleh berfikir, tetapi kamu hanya boleh berfikir mengikut apa yang Bible sebut. Kan? Kamu boleh berfikir, tapi kamu hanya boleh berfikir mengikut apa yang kaedah saintifik sebut. Kamu boleh berfikir tapi macam-macam. Kan? So, masalah yang wujud di sini adalah setiap orang bila dia menggunakan akal, mengaku menggunakan akal, dia akan ada dia akan ada andaian-andaian yang menjadikan dia rasa dia menggunakan akal, tapi sebenarnya akal dia tu masih lagi terperangkap dengan apa-apa konsep yang dia pegang. Kan? Dan semua orang akan ada isu tu. Bukan sebahagian orang saja, semua orang akan ada isu yang sama. Jadi apa yang boleh difikirkan oleh semua orang supaya kita mula untuk membebaskan akal kita daripada konsep-konsep tersebut, daripada benda-benda yang kalau dalam line pertama ni, man's emergence from his self-imposed knowledge, maknanya mengeluarkan manusia daripada perhambaan yang telah dia letakkan ke atas diri dia sendiri. Ya, daripada perhambaan inilah manusia mempunyai cara fikir yang bermacam-macam sehingga menyebabkan pergaduhan, peperangan antara agama di Eropah.
dan sebagainya. Itu juga konteks yang penting tentang bagaimana sebelum zaman Kant ada perang-perang antara mazhab Kristian yang menyebabkan perlunya satu idea bahawasanya kita menggunakan akal ni kita kena keluar daripada perhambaan tersebut. Gitu. Ya. So itu adalah so saya boleh cadangkan inilah What is Enlightenment oleh Immanuel Kant. Saya ada share dekat situ. Okey, ini tadi saya ada sebut tentang Aristotle punya 10 categories. Saya juga share dekat dalam grup tu. Okey, ini penting juga sebab untuk memahami karya-karya falsafah yang besar, kita juga kena faham apa istilah-istilah yang dia guna. Kan dalam setiap bidang ilmu kan kita ada istilah kan. Jadi istilah yang digunakan oleh Kant dia akan berbalik kepada istilah-istilah khusus dalam falsafah barat. Dan istilah khusus dalam falsafah barat ni kadang-kadang berbeza makna dia dengan maksud perkataan tu dalam kamus. Kan? Jadi bila dia sebut akal ni aktif, bukan bermaksud akal ni sentiasa berfikir bla 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 bla, bukan. Tapi aktif dengan maksud aktif bagi kategori Aristotle yang ke-9. Gitu. Ya. Sebab apa saya tafsirkan begini? Sebab bila dia sebut bahawa empirical itu pasif, dia huraikan empirical itu menerima benda-benda daripada input-input luar. Maka maksudnya apa? Maksudnya ini kategori Aristotle ke-9 dan ke-10. Kalau di kitab Jawi, makulat 9 dan makulat 10. Itu. Okey. Jadi itulah huraian saya. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi sebelum saya dihalau oleh guard. Okey. Kita nak buka kepada soalan ke? Sebab masa pun dah macam sangat singkat ni. Tapi saya buka jugalah, mungkin ada 1-2 minit ke? Ada kalau macam Ustaz Abdul Azim, Ustaz Nur Azila, Ustaz Atika dan juga Dr. Aminah ingin menambah ataupun bertanya. Kalau tak ada kan, saya nak minta tolong Cik Hazim, macam mana kita nak merumuskan apa yang boleh kita keluarkan daripada buku ni. Sebab saya sendiri pun waktu baca ni pun saya tercari-cari juga. Cuma saya nampaklah apa point Kant cakap tu tentang kebertanggungjawapan terhadap baik dan buruk tu. Tapi kalau macam Encik Azman sendiri macam mana yang untuk guide kita kat sini? Okey. Memang buku ni susah sebab saya belajar buku ni waktu saya degree dulu, dan bila cikgu saya suruh baca memang saya terkulat-kulatlah membaca buku ni. Okey. Buku ni menghuraikan satu konsep yang mana apakah asas kepada baik dan buruk? Itu soalan dia. Apa asas kepada baik dan buruk? Asas kepada baik dan buruk bagi Kant adalah konsep yang dia namakan sebagai categorical imperative. Categorical imperative ni yang paling utama ada 2. Ya. Hukum categorical imperative ni apa maksud dia dalam bahasa mudah? Bahasa mudah maksud dia konsep yang menjadi asas kepada baik dan buruk yang boleh dipersetujui secara universal. Semua manusia yang menggunakan akal mesti kena setuju dengan benda ni. Sebab kalau kalau di kitab Jawi kita kata ini wajib bagi akal gitu. Okay. So Kant kata ini untuk bersetuju dengan categorical imperative ini wajib bagi akal, bukan wajib bagi arat ya, wajib bagi akal. Tinggi lagi. Okey. Sebab apa? Itu yang dia hurai panjang-panjang. Dia hurai tentang rationality, dari mana datangnya autonomi apa semua tu. Lepas tu kalau kita tengok di bahagian pertama dan kedua, kan dia huraikan tentang apa itu categorical imperative. Kan? So categorical imperative yang pertama adalah benda yang menjadi asas baik dan buruk itu mesti boleh dikehendaki oleh semua orang sebagai hukum universal. Maknanya bukan dipersetujui oleh semua orang tapi dikehendaki oleh semua orang. Dan kehendak itu berdasarkan apa? Itu yang kita bincangkan akal kat situ. Kan? Okey. So huraian lanjut dia macam mana? Saya rasa itu ada di bahagian pertama dalam buku ni. Di groundwork tadi tu. Okey. Itu benda yang pertama. Yang kedua, kita tak hidup seorang-seorang dalam dunia ni. Kita hidup bermasyarakat. Kita hidup bukan ada akal kita saja.
kita ada 30 juta akal di Malaysia. Jadi kita ada 7 bilion akal di dunia. Jadi macam mana ni? Okey, datanglah kategori imperatif yang kedua. Yang ahli-ahli falsafah yang mensyarahkan Kant menyebut kategori imperatif yang kedua ni adalah prinsip autonomi. Kalau kita mengakui kita berakal dan kita berautonomi dan kebebasan adalah syarat wajib bagi kita, maknanya benda itu juga mesti diaplikasikan secara sama kepada semua orang. Okey, bila benda itu diaplikasikan secara sama kepada semua orang, adakah rasional untuk kita mempergunakan orang lain untuk kepentingan diri kita? Tak rasional lah kan? Tak rasional lah. Sebab kalau kita mengaku kita ada akal, autonomi dan kebebasan itu dan benda tu terpakai kepada orang lain juga, kenapa pula kita nak mengoyak benda tu yang dimiliki oleh orang lain? Kan? So benda tu kita dah mengaku dah tadi, kata semua orang ada. Kan? Jadi datanglah yang kedua, iaitu sentiasa bertindak bahawa setiap orang itu adalah matlamat. Bukan setiap orang itu alat menuju matlamat. Itu. Kalau kita curi barang orang tu kan, orang tu kita jadikan alat menuju matlamat kita. Kalau kita bohong kepada orang tu kan, orang tu adalah alat menuju matlamat kita. Gitu. So itu dua kategori imperatif yang terpenting. Yang ketiga dan yang keempat adalah daripada terbitan daripada yang pertama dan yang kedua tadi. So dah pukul 10. Itulah. Terima kasih banyak-banyak kepada Saudara Hazman. Saya rasa tak apa kita dalam grup apa-apa tak faham lagi kan kita boleh berbincang lagi dalam grup kita kan. Jadi kena ending kat sini lah tu ya. Cik Hazman ya? Nak habis satu ya. Okey baik. Okey baik, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyertai, kepada Cik Hazman khususnya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey baik, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Mahfuzah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Doktor. Terima kasih Encik Azman.